Kita sambung perbahasan akidah daripada kitab kita ni, muka surat 108. Dua daripada bawah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Artinya Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Baginya lah segala nama yang baik-baik. Surah Taha ayat 8. Pada ayat ni kita lihat bahawasanya Allah Ta'ala beritahu pada kita, Allah sahajalah, Allah semata-matalah yang disembah. Zat yang kita kena beribadah, tak boleh kepada yang lain. Dan Allah Ta'ala ada beberapa nama yang elok-elok. Nama-nama yang elok ini, bersyarat dia kata Asma'ul Husna. Ada lagi ayat yang lain Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan Asma'ul Husna, iaitu pada surah Al-Hasyr ayat 24. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asmaul husna. Artinya dialah Allah yang menciptakan sekalian makhluk, yang mengadakan dari tiada kepada ada, yang membentuk rupa makhluk-makhluknya menurut yang dikehendakinya. Baginya lah nama-nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya. Pada ayat ni pula kita lihat beberapa nama Allah Ta'ala dinyatakan. Dan perkataan Allah itu sendiri adalah nama bagi Allah. Bahkan Allah itu, kalimah Allah itu nama yang terbaik daripada sekalian nama Allah. Dan Allah itu pun sendiri nama dia. Kalimah alif, lam, lam, ha. Dan sehingga tidak boleh nak diterjemah secara tepat kalimah Allah. Melainkan kita kata zat yang sempurna, tiada kekurangan, berhak disembah. Dan nama-nama yang lain pada ayat ni Allah Ta'ala sebut, yang pertama Al-Khaliq, iaitu Allah Ta'ala Maha mencipta sekalian makhluk. Khaliq. Al-Bari, iaitu mengadakan suatu yang tak pernah ada. Betapa hebatnya, betapa berkuasanya Allah Ta'ala. Suatu yang tak ada lagi Allah Ta'ala boleh buat. Manusia kalau dia boleh buat sesuatu yang orang tak buat lagi, Allah Ta'ala izinkan. Ilmu tu daripada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala dengan sendiri dia boleh buat. Inilah yang kita sebut sebagai Al-Bari. Manusia kalau hebat mana pun dia tak boleh nak sombong. Walau dia kata aku pereka utama. Dan siapa bagi akal ke hang? Hang buat dengan apa? Sesuatu yang dia buat, dia guna itu semua daripada makhluk Allah. Aku guna tanah, siapa buat tanah? Aku guna kayu, siapa buat kayu? Aku guna besi, siapa buat besi? Hang pegang besi dengan apa? Dia kata dengan tangan. Tangan hang siapa buat? Nampak kan? Semuanya kembali kepada Allah. Manusia ni yang pandai duk buat sebagainya, sekira kalau dia tidak sombong, dia tidak angkuh, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, lagi banyaklah rekaan-rekaan dia yang boleh dia buat. Pasal apa? Pasal yang dia buat yang pertama kali pun Allah bantu. Allah izin, Allah bantu. Dia tak sombong. Dia tak dekut ilmu. Orang tanya dia, macam mana tuan boleh hebat? Dia tak macam ni, macam ni. Dia perturunkan ilmu dia. Dia tak kedekut. Bila begitu keadaan dia, Allah bagi lagi akal kepada dia. Allah tambah lagi nikmat-nikmat. La in syakartum la azidannakum.
Nikmat sikit Allah bagi, dia syukur, banyak lagi boleh buat. Inilah kelebihan kalau kita turunkan ilmu kita kepada orang. Kalau kedekut, dia tanpa reka sendiri. Nak boleh ni pun tengok berapa tahun. Model lagi. Pas senang pun nak pertolongkan hampa, dia kedekut. Ilmu tu siapa bagi? Allah. Allah boleh ambil sama sedah. Tiba-tiba saja tangan dia lumpuh. Tiba-tiba saja model dia tak ada habis. Tak ada lah sebab. Partner dia awak lari ke apa ke, main perompak mana ke. Lah, dia kata nak buat apa, duit pun tak ada. Cacat pula, stroke pula. Mangkit pun tak boleh. Dr. Guli nak buat apa? Jangan sombong. Gitu. Yang ni bila kita baca Asmaul Husna, jangan duk baca saja. Kena tahu makna. Tak cukup tahu makna. Sampai kita kalau boleh cari tafsiran dia. Kupasan ulama. Yang ni boleh kita kata apa dia? Suatu yang tersurat. Boleh kita kata macam tu. Tetapi apa yang tersirat? Kat situ rahsia-rahsia dia. Kat situlah hikmah-hikmah dia. Jadi sekiranya seorang itu betul-betul dia menguasai Asmaul Husna. Dia tahu, dia boleh sebut elok, dia tahu makna, dia beramal. Ini yang penting ni, beramal. Yang akhirnya Allah Ta'ala bantu dia. Mulanya sikit jadi banyak. Mulanya tak berapa nak cantik. Buatan dia ada sebagainya. Lama-lama jadi elok kemah. Ini tuan-tuan. Satu lagi, Al-Musawwir. Iaitu Allah Ta'ala yang membentuk rupa makhluk-makhluk menurut kehendaknya. Lain daripada Allah makhluk. Allah dengan ilmu, dengan kuasa, dengan kehendak dia, jadikan sesuatu itu. Dan Allah Ta'ala buat tu semua dah elok, sempurna dah. Terutama kita ni manusia. Elok sungguh dah. Buatan kita sebagai insan manusia ni elok sempurna dah. Kepala dua atas, dua kaki bawah. Bayang kaki kita duk belah rusuk. Belah kanan satu, belah kiri satu. Macam mana? Cantik tak cantik? Nak jalan kat mana? Kat pinggang belah kanan tumbuh satu. Kiri pula keluar satu lagi. Bawah punggung keluar tangan. Allahu Akbar. Tapi Allah Ta'ala buat elok. Dua kaki kat bawah berjalan. Dua tak lama sombong. Sombong, kerah kepala dan sebagainya. Roh semayang tak mau semayang. Orang buat kaki dua bawah tu berjalan masjid. Lari. Tak mau pergi masjid. Teruk. Tak apa. Tak lama. Dunia ni saja. Tangan. Allah Ta'ala bagi elok. Dua belah kanan kiri ada. Dan kedudukan tangan pula, ibu jari duduk kat mana? Awak belah sini. Tapi bila temu, dia jadi apa? Dia jadi ibu jari sama tengah macam tu. Tingking pula duduk tepi. Cantik. Nak buat kerja apa elok. Angkat tangan tersusun. Ni, jari-jari ni pula. Mana sama? Sama? Cacat lah, kan sama. Tak sama panjang. Ada yang kecil seh dah, ada yang besar. Nak genggam boleh, nak menumbuk boleh. Semua pendek macam ni, nak jadi apa? Allah Ta'ala buat elok. Sungguh. Maha suci Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian makhluknya dengan sempurna, terutama kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian. Tapi itulah manusia ni. Bila bagi akal kok nak membantu jadi elok lagi, jadi sempurna lagi, tiba-tiba dia tak guna akal dah. Dia tak guna akal dah, lebih hina daripada binatang. Thumma radadnahu asfala safilin. Allah Ta'ala turunkan makam hebat dia itu pada paling bawah, paling hina. Lebih hina daripada. Sebab apa? Pasal binatang tak ada akal. Dia ada nafsu. Kita ada akal tak guna.
Itulah al-musawwir. Lahul asma'ul husna. Serupa macam ayat yang kita baca tadi tu. Surah Taha ayat 8. Bagi Allah Ta'ala itulah nama-nama yang sebaik-baik dan semulia-mulianya. Kemudian kita lihat pada ayat yang ketiga berkaitan tajuk asma' dan sifat Allah Ta'ala ini, iaitu pada surah Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah mempunyai nama-nama yang baik lagi mulia, maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-namanya itu. Dan pulaukanlah orang-orang dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-namanya, mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Antara tafsir ayat ini. Ayat ini banyak tafsiran dia. Antaranya, Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya dia ada beberapa nama. Beberapa nama. Bahkan tidak hanya 99 nama sahaja. Bukan 99 sahaja. Ada 99 tu dalam sebuah hadis. Nanti bila kita sambung, kita akan jumpa hadis tu. Sebenarnya, berapa nama Allah Ta'ala betul-betul aku nak tahu ni? Lebih daripada 99 nama. Sebab itu, ada satu ulama nama dia Ar-Razi, Imam Ar-Razi. Dia buat syarah kepada Asma'ul Husna. Saya tengok, Allahu Akbar. Lebih daripada 100 nama. Lebih daripada 100 nama Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata di sini, fad'uuhu biha. Berdoa. Maka terbaik kamu sebutlah nama-nama Allah Ta'ala itu. Kalau tak sebut semua, banyak Ustaz. Dah Ustaz kata pula lebih dari 99. Kalau saya nak doa tiap-tiap doa, saya nak sebut 99 pun Ustaz. Jenuh. Satu, saya nak ingat. Keduanya ambil masa. Setidaknya, jangan tak sebut nama Allah Ta'ala ketika kita berdoa. Jangan sampai tak sebut. Tak boleh nak sebut banyak. Jangan tinggal semua. Sekurang-kurang, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Tak boleh nak sebut. Hayyu, qayyum tu nama Allah. Tapi bila kita dah sebut ya tu, tak ada al kat situ. Kan? Tak sebutlah serupa macam Ar-Rahman. Tapi kalau kita nak sebut ya kat situ, ya Rahman. Gitulah cara nak sebut tu. Oh, yang tu memang saya dah sebut. Yang tu lah dah masuk dah situ. Asma' Husna kat situ. Kan? Tak boleh banyak. Bolehlah satu nama Allah Ta'ala ke, ataupun dua dan sebagainya. Sebut sikit. Kat celah-celah tu kita sebut Al-Mannan, Badi'us samawati wal ard, Ya zal jalali wal ikram. Kurang pun, kalau saya tak bahasa Arab Ustaz, macam mana saya nak berdoa? Doa bahasa kita. Nak minta apa? Hajat saya ada Ustaz. Sebut hajat. Pasal nak minta apa? Minta sihat Ustaz. Saya tak apa sihat. Buka doa macam biasa lah. Kan? Buka doa macam biasa lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah lah doa dia macam tu. Tak apa. Pasal ada tahmid, alhamdulillah, ada tahmid, ada selawat. Apa tu doa? Tak reti bahasa Arab Ustaz. Saya nak minta sihat. Minta ya Allah, ya zal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Yang tu mudah buat Ustaz. Tak apa, alhamdulillah lah. Tapi nak minta bahasa Arab, tak payahlah. Ya Allah, sihatkan tubuh badan aku ya Allah. Sihatkan ya Allah. Kerana bila aku sakit, tak apa boleh nak buat amalan. Gitu je. Tapi ada kat doa kita,
ada beberapa nama Allah Ta'ala. Ya Karim, Ya Quddus, Ya Salam. Itu semua nama Allah Ta'ala. Baik. Maka antara tafsir kepada ayat ini, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, iaitu ulama kata antara tafsirnya apa dia? Sekira kalau ada orang yang mempermain-mainkan nama Allah. Sekiranya ada orang yang dengan sengajanya olah nama-nama Allah Ta'ala ini dengan bentuk olahan yang dianggap sebagai keji, permintaan yang dianggap sebagai khurafat dan sebagainya. Dia duk campur aduk. Ya Hayyu Ya Qayyum, berkat tok-tok nek yang lama-lama dulu, yang semua dah. Kan? Elok tadi dah. Minta seru nama Allah tak, tiba-tiba pergi duk campur dengan nenek kebayan. Kan? Tu hantu lanjut tak tahu apa dia sebut dulu, saya pun tak tahu. Banyak kan alam Melayu kita dengan hantu ni. Kan? Pada ujung-ujung dunia ni akhir zaman lagi banyak bunyi. Hantu selfie ada. Hantu kapcai ada. Tunggu, hantu kapcai. Kan? Hantu rempit pun ada hantu. Baik tuan-tuan. Apapun yang maksudnya yang baik ke, yang jahat ke, yang betul ikhlas buat bagi elok ke, ataupun yang selewengkan nama-nama Allah Ta'ala ini, mereka akan mendapat balasan yang setimpal dengan apa yang mereka kerjakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi